ataupun tua itu jadi cuka dengan sendirinya, dengan maksud kita tak buat apa-apa untuk bagi cepat. Kita peram, contohnya nera, daripada nera nipah, peram dia jadi basi, dia jadi naik wak, dia jadi masam. Itu nama arak ataupun tua. Lepas kita biar lama dia jadi elok balik, namanya cuka. Cuka tu kalau tak bubuh apa-apa, dia jadi dengan sendiri. Jawabnya, maka sucilah hukumnya hukum cuka itu, dan sucilah bekasnya bekas cuka itu. Tak gaduh basuh dah tempayan, ataupun bekas yang kita peram tu tak gaduh dah basuh, dia jadi suci semua. Baik, semasa arak tu pun najis, bekas tu pun najis, kena basuh. Contoh macam mana? Kita buh dalam gelas. Apa dia? Ayak nera nipah. Masa nera nipah tu suci. Cawan pun kalau tak basuh pun tak apa, kita buah yang lain boleh minum. Kita biar lama tak minum, dia jadi buih. Itu namanya arak, ataupun yang dikatakan tua. Tua tu najis, bekas ni pun najis. Nak minum ayak lain, tuang kena cerak dengan ayak mutlak, barulah suci bekas tu. Ketika tua, arak tu najis, tua tu najis, bekas pun najis. Kalau kita nak guna, kena basuh dengan yang mutlak. Setelah kita biar lama, dia jadi cuka. Cuka suci, bekas tu pun turut suci. Maknanya kalau kita ambil cuka, kita nak minum ayak, kita tuang semua cuka. Kita nak minum ayak, kena basuh dah? Tak gaduh dah, sebab suci. Cuka tu suci, bekas tu pun suci. Itu hukum dia. Masalah. Baik, jikalau ia jadi cuka, bukan dengan sendirinya, seperti dimasukkan suatu seumpama bahan-bahan kimia untuk mempercepatkan gelegaknya, maka hukumnya hukum cuka yang jadi dengan sebab bubuh benda lain, hukumnya najis. Hukumnya najis, walaupun ulama kata tauk batu di dalam ayak tua itu tak boleh makan, dia nak pergi cepat. Contohnya dalam tempayan, buh nera nipah, peram jadi arak. Lepas tu nak bagi cepat proses cuka tu, dia bubuh bahan seumpama kimia ataupun ubat. Sekali pun dimasukkan batu untuk cepat, maka hukumnya najis. Cuka tu tak boleh makan. Cuka tu kita tak boleh makan. Baik, itu hukum di dalam masalah yang berkaitan dengan arak dan cuka. Arak haram, dan najis. Cuka suci dan halal. Dan halal dimakan. Baik. Dan kita pun digalakkan makan cuka. Cuka apa? Cuka kurma. Cuka kurma digalakkan kita ni makan cuka kurma. Khul, cuka kurma. Pasal apa? Dengan sebab itulah potong segala asid-asid di dalam badan kita. Jadi makanan sunnah sebaiknya madu. Paling tak ada pun sehari sekali. Paling tak ada pun 2-3 hari sekali. Paling tak ada pun habis tak ada seminggu sekali. Habis tak ada sebulan sekali. Bagi masuk madu tu di dalam badan kita. Satu. Yang kedua, habatus sauda. Yang ketiga, zaitun.
zaitun. Keempat, cuka kurma. Ataupun cuka apple, tak apa. Dengan amalkan benda ni, insya-Allah badan kita sihat. Nak buat apa nak? Macuh layak minum pun tak apa. Kita bubuh madu, kita bubuh habatus sauda, kita bubuh zaitun, kita bubuh cuka kurma. Cuka kurma ni lebih-lebih lagi kita makan daging banyak, kena ambil cuka kurma. Hak tu hak potong isi tu. Nah, hak tu kesihatan. Maka minum. Cuka kurma ni tak hari-hari tak apa. Macam 2-3 hari sekali kita makan benda-benda berdaging dan seumpamanya, ambil cuka kurma. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kesihatan kepada kita. Itu tip nabawi. Kesihatan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut sunnah Nabi kita Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Masa kena Covid hari tu, saya kena 11 hari. Orang pedua macam-macam. Masa tu ingat habis dah lah. Tengok dalam WhatsApp, dalam Facebook, kawan ni mati, kawan ni mati, kawan ni mati. Kawan saya saja mudah-mudahan ni mati ramai. Kata habis dah. Duk menengung, duk ingat nak mati je. Lepas tu lagu mana? Pak menekan telefon. Pak menekan telefon. Kalau tak sesak nafas, sabak duk di rumah kuarantin sendiri. Kita pun ikut semua. Kalau sesak nafas baru kita pergi hospital. Tak apa. Ikhtiar usaha. Lepas tu dia kata beli Ivermectin ke apa? Beli masa tu. Makan. Ikhtiar usaha. Tapi yang lebih dekat kepada orang kata apa, hati ni rasa selesa dengan benda-benda yang kita sebut tadi, terutamanya habatus sauda. Makan tak kira minum yang banyak. Habatus sauda, madu, cuka kurma dan zaitun. Hari-hari saya ambil. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kesihatan. Alhamdulillah. Tu orang tanya, macam mana ikhtiar asbab sembuh tu? Saya kata saya tak ada benda lain, hak ni. Dan memang hati tu yang ni Allah Ta'ala kurniakan. Allah Ta'ala bagi dengan keberkatan sunnah Nabi SAW. Orang kata beli yak nyok, pergi beli yak nyok. Nyok buah lemon, minum. Ikhtiar semua. Lepas tu apa dia lagi? Dalam video pula viral, rebuih bunga cekeh buat. Apa lagi? Indonesia pula abang sedut. Apa dia cuka? Sedut. Tapi dia kata cuka tu kurang baik. Untuk organ dalam kita tu dia kurang baik. Dia kurang baik. Senang kita makan cuka kurma. Tu bab yang berkaitan dengan kesihatan. Baik. Tu duk bincang dengan cikgu, kalau boleh kita buat kuliah kita ni ada penambahan kelainan. Maknanya kita ni merapatkan di antara kita. Di antaranya berjalan. Apabila berjalan, kita kenal antara satu sama lain. Lepas tu duk fikir dengan cikgu, Allah Ta'ala bagi ilham. Hak tak berjalan cikgu, kadang-kadang kita tak kenal. Nak buat macam mana? Kalau boleh, seperti sambutan-sambutan Maulidi Rasul, tak payahlah kita tempah catering, kita yang urus semua. Kita biar semua terlibat. Kekeluargaan. Seperti kita wujudkan sahabat kuliah. Maka orang ni mai tolong, orang ni mai tolong. Jadi suasana kekeluargaan. Kalau tak dan balik mai mengaji, balik mai pula esok balik. Tak dan. Tak dan. Dengan wujud macam tu, kita akan jadi bersifat kekeluargaan, lebih kenal di antara satu sama lain. Di antaranya kita ni banyak kepakaran. Di antaranya ada yang doktor, ada yang bab yang berkaitan dengan pakar dalam bab undang-undang syariat, ada pakar yang berkaitan dengan muamalat.
Contohnya hari hak tu tak main tu, minggu kelima, kita bagi depa ni bercakap. Hak pakar-pakar ni. Kita boleh dapat penambahan ilmu. Nah, yang berkaitan dengan kesihatan, yang berkaitan dengan pakar undang-undang syariat dan seumpamanya, undang-undang syariah dan seumpamanya, pakar muamalat, nah, dan seumpamanya. Kita kuat tambah ilmu lagi. Baik. Muka surat 10. Istinja. Istinja. Pengertian istinja yaitu istinja, menghilangkan najis yang keluar daripada qubul, kemaluan depan, sama ada lelaki ataupun perempuan, ataupun dubur, kemaluan belakang kita, dengan air. Ni satu alat untuk menyucikan istinja, atau dengan batu, ataupun dengan sesuatu yang seumpama batu, yakni benda yang kesat, benda kasar yang boleh tarik najis. Nah, tak kira lah batu ke, tisu ke, kertas ke, boleh. Istinja ni apa dia? Menghilangkan najis, sama ada kencing ataupun berak. Menghilang tu alat dia apa? Yang pertama air, yang kedua benda yang kasar yang boleh menarik najis, seumpama tisu sekarang ini, seumpama tisu. Nah, seumpama tisu. Baik. Pengertian istinja yaitu istinja menghilangkan najis yang keluar daripada, najis tu keluar daripada qubul, kemaluan hadapan, ataupun dubur, kemaluan belakang. Menghilangkan tu dengan air, satu alat, iaitu air mutlak. Air lain tak boleh, tak sah. Tak ada apa dalam kereta naik atas highway. Contoh, ada air merah, air serbat, basuh, tak suci. Tak suci. Dia kena ayat mutlak. Lain daripada ayat mutlak tak sah. Tu kalau kita di dalam perjalanan, contohlah kita ni terdesak, tak ada tandas, perjalanan tu amat-amat panjang. Contohnya kita buang di tepi jalan, seumpamanya. Ayat tak ada. Yang ada ayat serbat dengan tisu. Nak guna apa? Ayat serbat ke tisu? Tisu lah pilihan kita. Ayat serbat mana sah? Dia kena dengan ayat mutlak. Mesti dengan ayat mutlak. Lain daripada ayat mutlak tidak sah. Habis. Atau dengan batu, yakni dengan benda yang kasar, dengan benda yang kesat, yang boleh menarik najis itu. Tisu seumpamanya, ataupun kertas, ataupun daun seumpamanya. Dan haram kita istinja dengan tulang dan makanan. Tak boleh. Kenapa tak boleh istinja dengan tulang? Sebab tulang tu makanan saudara kita, iaitu jin. Makanan jin. Tutup Saleh cerita, ada satu ketika zaman dulu di Mekah, orang makan ayam, tulang ayam tu dia tahu di dalam mangkuk tanah, pecah mangkuk tanah tu, jin marah. Tu di Mekah. Begitu juga di masjid jin, orang tidur depan, sedang-sedang di belakang, jin angkat. Adanya saudara kita, iaitulah jin, dan di antara makanan mereka iaitulah tulang-tulang. Bukan tokak bunyi macam kita tokak tu. Depa hidu saja. Hidu saja. Bukan tokak perak-perak macam kita tu dah. Bukan lagu tu. Hidu. Nah. Jadi tak boleh istinja dengan makanan haram hukum dia. Contoh. Nah. Kita pergi mana-mana, ada roti 4 segi. Lepas tak ada apa-apa, kita istinja dengan roti tu, haram hukum dia. Betul nak ambil apa? Cari batu ke, ataupun
rumput yang kasar ataupun daun yang kasar. Hak licin tak boleh. Hak licin sebab dia tak tarik najis, hukumnya tak boleh. Dia kena guna benda yang kasar, yang boleh menarik najis. Tapi janganlah ambil rumput hak ada tajam tu. Nah, ambil daun lalang istinja, darah habis. Contoh tak boleh lah tu. Tengoklah keadaan. Kita tengok daun-daun kerina ni kasar, boleh ni hukumnya. Tapi bukan kata kata lak tu suci selalu, tak. Dia ada syarat dia. Dia ada syarat dia baru suci. Kalau tak suci juga. Maka wajiblah beristinja dengan air umpamanya, atau dengan batu umpamanya. Maka kalau orang tanya, apabila diberi pilihan di antara air dan batu, hak mana hak baik? Kita kata kalau ada dua-dua, kita istinja dengan tisu dulu. Kemudian kita basuh dengan air. Itu terlebih bersih dan mengurangkan menjimatkan air. Kalau ada dua pilihan, ada dua-dua, kita lap dengan tisu dulu, kita basuh dengan air. Itu lebih afdal. Lebih afdal. Dan sekiranya air dengan benda yang kasar, afdalnya air, kerana dia hilang habis. Dengan najis, dengan bekas najis semua hilang. Adapun istinja, dia hilang najis ya. Tempat najis tak hilang, bekas tu dimaafkan bagi orang itu, tak dimaafkan bagi orang lain. Maknanya kalau orang istinja semayang, jangan duk serendih orang. Sebab istinja tu dimaafkan untuk diri kamu, tidak dimaafkan untuk orang lain. Maknanya kalau kita ni pergi duduk atas orang, tak boleh. Sebab orang itu menanggung kita. Tak boleh lah. Sebab istinja tu dimaaf untuk kita, tak dimaaf untuk yang lain. Tak dimaafkan untuk yang lain. Tak boleh. Itu hukum dia. Baik. Maka wajiblah beristinja dengan air, yakni air mutlak. Kalau diberi pilihan benda kasar ataupun air, pilih air dulu. Kalau ada dua-dua, lebih afdal kedua-dua. Mula-mula lap dengan tisu, lepas tu kita basuh dengan air. Itu lebih afdal. Kalau salah satu daripada dua, pilih air dulu. Atau dengan batu. Batu yakni benda yang kasar, ataupun suatu yang kesat, yang boleh menarik najis, yang suci. Syarat benda yang kesat itu suci. Itu dalam kitab-kitab Jawi dulu. Tidak sah istinja dengan taik kering. Orang pi baca tak sah istinja dengan taik kerang. Taik kerang mai kok mana taik kering. Nah. Tu Saleh biasa dengar. Dia kata aku biasa dengar orang baca kitab tidak sah istinja dengan taik kerang, bukan kerang, taik kering. Di Mina di Muzdalifah ketika zaman dulu tanah tak ada. Orang berak tengah padang, dia jadi kering. Kalau tak suluh dengan toslek, kadang-kadang pergi ambil taik hak yang kering tu, bukan ambil batu. Zaman dulu ni, maka disebut dalam kitab tidak sah istinja dengan taik kering. Sebab dia najis, nak istinja lah ke mana? Lepas tu kena guna batu. Kena guna batu. Ataupun benda yang kasar seperti kertas, seperti daun, seperti tisu. Tisu tu pula tisu yang kering, bukan tisu basah. Kalau tisu basah habis jadi mutan najis, tak boleh. Lap dengan tisu yang kering. Lap bukan basuh. Basuh dia kena mengalir. Lap tak boleh. Kita rasa benda tu suci, tetapi pada hukum syariat tidak suci, kerana air itu dibasuh dengan mengalir. Kalau lap tak kira basuh. Kalau nak istinja dengan tisu yang kering. Tisu yang kering. Kalau tak, dia jadi meresap habis lah. Dia jadi pindah najis tu kepada tempat lain. Tak boleh. Habis. Serta
benda tu tidak dihormati syarak. Tak boleh kita istinja dengan benda yang dihormati oleh syarak. Apa dia benda yang dihormati oleh syarak? Makanan. Haram kita istinja dengan makanan. Sekalipun makanan tu basi, sekalipun roti tu dah bulat. Pasal apa? Semut boleh makan. Dihormati. Semut boleh makan. Jadi tak sah istinja. Tak sah istinja dengan perkara yang dihormati oleh syarak. Tak sah. Haram hukum dia. B. Apa dia lagi yang dihormati? Seumpama tulisan-tulisan Jawi. Sorak abang dia tulis Jawi. Koyak kitab ni nak istinja tak boleh. Dihormati. Ataupun perkara-perkara yang lain yang dihormati pada pihak syarak. Tak boleh. Haram hukum dia. Benda yang dihormati oleh syarak, kita istinja haram hukum dia. Seperti makanan, sekalipun tulang, makanan kepada jin, haram hukum dia. Terlebih utama memulakan istinja itu dengan batu. Yakni benda yang kasar. Tak kiralah batu ke tisu ke. Kemudian diiringi dengan air. Ni lebih afdal. Mula-mula lap dengan tisu, lepas tu guna yang ni terlebih afdal. Pasal apa? Menjimatkan air. Yang kedua, habis semua, hilang keadaan najis itu, sama ada warna, rasa dan bau. Jikalau beristinja dengan batu ataupun benda kasar, ataupun dengan suatu yang seumpama batu, yakni benda kasar, wajiblah dengan 3 kali, dengan 3 ketul anak batu. Dia kena 3 kali. 3 kali lap, baru kira suci. Contoh macam mana? Tisu 3 line. Kita lap sekali, buang. Kita lap, tisu yang kedua buang. Kita lap yang ketiga, buang. Suci. Kalau sekali ya, tak boleh. 2 je, tak boleh. Dia kena 3. Batu ni sebiji pun tak apa kalau pandai. Lagu mana? Dia ada 3 penyuruh. Mula-mula lap penyuruh ni. Lepas tu pegang elok, lap penyuruh ni. Pegang elok, lap penyuruh ni. Sah walaupun satu batu. Kalau reti guna. Kalau tak reti, tak boleh. Dia kena cari 3 batu. Macam mayang lah. Sebotol ni boleh mayang kalau reti. Kalau tak reti, 5 botol tak cukup. Tak cukup. Kalau reti sebotol cukup. Tak usah duk angkat lah. Buah ayak, nawaitul wudu. Ratakan semua anggota muka tu, jangan angkat. Kalau angkat, buah pula mustakmal. Cukup ke sebotol ni? Boleh. Boleh. Buah rata. Jangan angkat. Jangan angkat. Bagi rata. Nah, bagi rata. Cukup. Syarat dia jangan angkat. Cukup kalau reti. Nah, habis itu. Baik. Jikalau beristinja dengan batu ataupun dengan suatu yang seumpamanya, wajiblah dengan 3 kali, dengan 3 ketul anak batu, yakni disapu 3 kali, yakni dengan keadaan pihak yang lain-lain. Tak boleh guna hak tular, tak boleh. Contohnya tisu lap, lepas tu guna pula tempat tu juga lap, tak boleh. Itu namanya tak boleh. Jadi bukan najis, campur dengan najis, tak sah. Ataupun dengan 3 bucu. Ni guna seketui ya, tapi guna 3 bucu daripada batu yang satu itu, sah.
Jika tidak hasil dengan 3 batu, maka wajiblah dengan beberapa kali yang menyucikan. Kalau tak cukup 3, buatlah 4 ke 5 ke 6 ke, sampailah najis tu hilang ke semuanya. Sampailah habis najis tu hilang ke semuanya. Tetapi dia ada syarat dia. Ni kata kitab ni kecil. Kalau kita buka kitab besar, dia ada huraian lagi. Tu orang tanya, mengaji apa? Mengaji bab taharah. Mengaji apa? Kami mengaji dah istinja. Istinja kita mengaji hak sikit ni ya, ni asas. Hak yang perinci sekiranya begini, sekiranya begini, sekiranya begini, tu dalam kitab besar. Dan dia ada syarat dia. Syarat yang pertama, najis tu kering, tak cair. Kalau berak sakit perut, cair, semua kena rata, tak sah istinja dengan benda kasar, kena istinja dengan air. Pasal dia merebak habis tempat lain. Yang dibolehkan hanya di lubang keluar najis, itu yang boleh istinja. Maknanya kalau najis tu keluar di lubang najis, sah istinja. Kalau najis tu merebak ke tempat yang lain, sudah tidak boleh lagi sapu dengan benda yang kasar, wajib menggunakan air mutlak. Tak boleh, bukan ikut main kita aja. Tak boleh. Syarat dia najis tu tak pindah tempat lain. Satu. Yang kedua, najis tu boleh ditarik dengan benda yang kasar, baru sah. Dan najis tu tak campur dengan perkara yang lain. Kalau campur dengan benda lain, tak sah juga istinja dengan menggunakan lap, dengan benda kasar. Macam berdarah di paha, meleleh kena di saluran najis kita. Tak boleh guna istinja dengan lap, dengan benda yang kasar, kena menggunakan air mutlak. Sebab najis kita dah bercampur dengan darah. Itu syarat dia. Tak sebut di sini, disebut kepada kitab-kitab yang lain, baru dikira sah. Habis. Baik, kita tengok lagi. Kalau berak dalam pampers, tak boleh lalak, kena basuh. Pasal bukan di punggung keluar najis tu ya, habis kena sampai ke pelapik-pelapik punggung sekali kena. Tu tak boleh. Tu kena guna air. Tu kena guna air. Tu kena guna air. Habis tu. Baik, kita tengok lagi. Syarat yang memadai istinja dengan batu. Pertama, jangan kering najis yang keluar itu. Kalau kering sangat sampai tak boleh nak tarik dengan tisu, sampai tak boleh tarik dengan benda-benda yang kasar, maka tak boleh istinja dengan menggunakan lap dengan benda-benda yang kasar, tidak boleh. Kedua, tidak melampaui tempat keluarnya. Yakni dia buang najis dalam keadaan yang biasa. Bukan dalam keadaan cair. Kalau cair tu dia semua tempat lain, tak boleh. Macam kita sakit perut, cirit, lepas tu kita buang sehingga kan terpercik kena tempat lain, maka tak boleh dah kita istinja lap dengan benda yang kasar. Wajib kita menggunakan air mutlak. Ketiga, tiada didatangi oleh najis yang lain daripadanya. Dia tak campur dengan benda lain. Kalau campur, tak boleh lap dengan benda yang kasar, wajib menggunakan air. Maka harus beristinja dengan air sahaja. Tak apa kalau guna air terus, ataupun dengan batu sahaja sah. Pilih nak guna air saja pun boleh, sah istinja. Ataupun tak mau guna air, nak guna tisu, benda yang kasar seumpama tisu batu, sah. Walaupun ada air, kita tak mau guna air, kita nak lap dengan tisu, sah, boleh, tak ada masalah. Tapi kita tak biasa. Kita tak biasa benda ni. Kita pergi Bangkok pun lorak dah. Saya tak nak sampai lagi, orang duk cerita air tak ada langsung dalam tanah.
Betul mak guna. Istinja lah kita duk ngaji dah. Baik tak? Lagu mana sah ke tak? Suci ke tak? Sah. Tapi kena erti cara. Boleh? Guna tisu lah. Lepas tu kita duk rasa geli bak lain, sah bak lain. Nah. Kita tak biasa benda tu. Tetapi sekiranya buat betul, suci. Boleh sembahyang. Tak gaduh kita ni ulang lain sembahyang. Dengan syarat kita ikut syarat tadi. Kita buang tu dalam keadaan yang baik, tak macet tempat lain, kita lap 3 kali dengan baik, dengan syarat najis tu tak merebak tempat lain, tak bercampur dengan benda lain, sah hukumnya kita ni lap dengan benda kasar, sah. Mayang tak kena ulang, tak kena ulang. Tetapi istinja dengan air itu terlebih utama daripada batu. Kalau diberi pilihan air atau batu, ada dua-dua, afdal dua-dua. Mula-mula lap dulu dengan tisu, lepas tu basuh. Ini terlebih afdal, nombor 1 sekali. Nombor 2, diberi pilihan air atau batu ataupun benda kasar, pilih air dulu. Hak nombor 2, lebih afdal. Habis tak ada. Yang ketiga hanyalah memada dengan kita lap dengan tisu seumpamanya. Hak ni nombor 3. Istinja dengan tisu tu jatuh martabatnya yang ketiga. Habis. Dan sunat istinja dengan tangan kiri. Hukumnya sunat. Sunat istinja dengan tangan kiri. Ni kita dah buat hari-hari dah. Memang kita menggunakan tangan kiri untuk membasuh najis. Untuk menghilangkan najis, kita menggunakan tangan yang kiri. Itu hukumnya sunat. Tangan kiri dia sakit, basuh tangan kanan. Apa hukum? Harus. Tidak nak buat guna. Tidak nak buat guna. Orang tanya basuh najis ni dengan tangan apa? Kiri. Hukum dia apa? Sunat. Tapi kalau kiri sakit, boleh tak guna tangan kanan? Boleh. Harus. Boleh. Bahagian air. Air terbahagi kepada 4. Ini maklum. Pertama, air yang suci mutlak. Lagi menyucikan, yakni menyucikan sah mandi wajib, sah berudu, sah basuh najis. Itu maksudnya menyucikan. Dia suci, boleh menyucikan yang lain. Apa dia? Air mutlak. Boleh ambil udu, boleh mandi wajib, boleh basuh najis, boleh menghilangkan najis, sah. Yang tidak makruh menggunakannya, iaitulah air mutlak. Air mutlak tu air hujan, air salji, air laut, air embun. Itu namanya air mutlak. Air sungai, itu namanya air mutlak. Lepas tu sehari dua ni orang basuh tangki merah air. Apa hukum? Boleh guna ke tak ambil uduk? Boleh. Pasal apa? Sebab asal kejadian air tu apabila hujan, dia jadi warna tu, dia jadi warna merah. Sebab itu asal kejadian, bukan buah tambah apa pun. Macam air laut, masin, bukan kita pergi buah garam, dia masin semula jadi, boleh guna. Tapi kalau air di rumah kita buah garam masin, tak boleh guna. Ini namanya air garam, tak boleh guna. Sebab kita buah. Air laut bukan buah, dia jadi sendiri. Kalau kita buah, tak boleh. Tak boleh. Sudah hilang nama air mutlak. Seperti kita bubuh berwarna merah, ni orang panggil air serbat, tak boleh. Apabila ada kait, tak boleh guna dah. Air teh, air nyok, dia ada kait. Tapi kalau air tu semula jadi macam lumut, dia jadi sendiri dalam telaga, air tu pun jadi warna lain dah, boleh guna. Sebab dia jadi sendiri, bukan kita buat. Tapi kalau kita buat tak boleh. Kalau kita buat tak boleh. Air hujan, air dalam telaga tu mula-mula jernih, putih. Apabila main hujan dia jadi merah dengan sebab air hujan, boleh guna.
Bukan kita buat. Boleh guna. Bukan dengan perbuatan kita. Habis. Jadi yang pertama, ayat mutlak, dia suci dan boleh menyucikan yang lain. Yang kedua, air yang suci lagi menyucikan, tetapi yang makruh menggunakannya iaitu air yang terjemur di bawah panas matahari. Ayat yang kita ni tadah, kemudian dia terdedah dengan matahari panas, kita menggunakan ayat tu, makruh hukum dia. Pasal apa? Dia menjadi asbab sakit kulit. Dia menjadi asbab kepada sakit kulit, gatal dan seumpamanya, itu makruh kita guna. Itu syarak dia kira lagu tu. Ayat tu mutlak, tapi kita tahan bekas, tak tengah padang, kemudian panas, kita guna ayat tu, makruh hukum dia. Hukum dia makruh. Boleh kalau nak guna, sah kalau kita nak ambil sembahyang boleh, tapi makruh. Pasal apa? Panas. Ketiga, baik, kita kalau guna ayat panas, seumpamanya kita pergi ke hotel dan seumpama, kadang-kadang dia jadi juga kulit kita ni. Itu makruh menggunakan ayat panas. Tapi kalau sejuk, guna api ya. Nah, sah. Sah hukum dia. Hukum dia sah. Tapi makruh. Ketiga, air yang tidak menyucikan. Dia tak boleh menyucikan, wuduk tak boleh, mandi wajib tak boleh, basuh najis, istinja pun tak boleh. Apa? Air yang mustakmal. Yang kita guna untuk kita ni akad hadas kecil dan hadas besar. Kolah rumah kita tu halui, kecil ya, tak boleh celup, nak ambil yang sembahyang, nak mandi wajib, tak boleh percik air yang kita mandi tu masuk ke dalam tu. Kalau terpercik, namanya mustakmal. Ia nampak suci, tetapi hukumnya tidak boleh menyucikan perkara lain. Tak boleh dah beruduk, tak boleh dah mandi wajib pada hukumnya. Pasal apa? Telah bercampur air fardu mandi ke dalam itu, telah bercampur air basuhan fardu wuduk ke dalam bekas itu, maka namanya mustakmal. Mustakmal. Nak mandi wajib tak boleh guna ayat tu, nak ambil wuduk pun tak boleh guna ayat tu. Pasal apa? Sudah bercampur. Kalau nak mandi juga boleh, kena reti. Cedok, cermat, pergi jurui, lak, sapu, cedok pula dengan cermat, jurui, boleh. Dengan syarat reti. Kalau tak reti tak boleh. Begitu juga nak berwuduk, cedok, kita basuh muka, ambil basuh tangan. Lepas tu ambil pula, jangan bagi menitik ayat ni, ambil pula basuh kepala, basuh kaki, sah, boleh. Dengan syarat jangan bercampur air basuhan kali pertama tu ke dalam air yang sedikit. Kalau campur, tidak sah kita guna. Namanya mustakmal. Mustakmal. Kadang-kadang kita tengok di kolah, dia cedok ayat tu dalam penyebok. Lepas tu dia ambil dalam ni, dia basuh muka dia, dia ambil dalam ni, basuh tangan dia. Tu kolah duk ada, awak tak celup dalam kolah. Dia kata nampak tak elok, hang buat lagi tak kena. Kalau nak buat satu cedok tu, dia kena tuang, bukan celup. Tuang, basuh, tuang, sapu, bukan duk celup ke tu. Tak boleh. Tak boleh. Kerana ayat basuhan ni meleleh masuk dalam tu. Jadi ayat mutlak. Jadi ayat mutlak. Habis. Ada pemimpin lah semua nak buh dalam media sosial. Dia pergi berhenti semayang, pengikut-pengikut pun buh video, ambil yang semayang celup lagu tu. Lah, nampak? Dia pergi celup lagu tu, kolah punya besar. Awak tak tuang. Awak tak tuang. Ada berlaku. Pasal apa tu? Pasal tidak ada pemahaman dalam bab yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan hukum fiqh, hukum syariat.
Hukum yang berkaitan dengan hukum syariat. Habis. Ketiga, air yang tidak menyucikan, tak leh dah nak mandi wajib, tak leh dah nak ambil uduk, tak leh dah, iaitu air yang mustakmal, yakni air yang bercampur dengan basuhan fardu, sama ada basuhan mandi wajib ataupun bercampur dengan basuhan beruduk. Campur dengan air yang sedikit, tak leh guna dah. Dan air yang berubah dengan suatu yang suci, air mutlak elok-elok, pituang air mawar, jadi bau air mawar, tak sah kita guna untuk uduk, tak sah kita mandi wajib. Ataupun air itu kita bubuh seperti berwarna ros, ni orang panggil air ros, tak boleh dah guna. Ataupun air tu kita bubuh teh, namanya air teh, dia suci tetapi tak boleh menyucikan yang lain. Jelas? Dia suci air tu, boleh minum, tetapi tak menyucikan yang lain, tak boleh beruduk, tak boleh mandi wajib. Sebab dia dah berubah keadaan air itu menjadi perkara yang lain. Dia telah bertukar menjadi air yang lain. Seperti air mawar, ataupun air merah, serbat, itu tak boleh dah. Keempat, air yang mutanajis, tak boleh guna untuk basuh najis. Istinja tak boleh, tak boleh berguna untuk beruduk, tak boleh berguna untuk mandi wajib, tak boleh. Air yang mutanajis, yang terkena najis, yang jatuh ke dalamnya, ke dalam air itu najis. Kalau air sedikit, ubah tak boleh guna air tu. Kalau kita di rumah air sikit, taik cicak sebiji je, jatuh dalam kolam, air sikit, semua tu tak boleh guna dah, kerana ia dinamakan air mutanajis. Sama ada ia berubah ataupun tidak, maka hukumnya mutanajis. Basuh kencing pun tak sah, basuh berak pun tak sah, mandi lagi tak boleh, ambil uduk tak sah, mandi wajib pun tak sah. Pasal apa? Air sikit. Ubah tak kira. Tapi kalaulah air banyak, seperti kolah di masjid, tak cicak 4-5 biji dalam tu, tak ubah warna, tak ubah bau, tak ubah rasa, sah lagi kita guna. Sebab air banyak. Ataupun sungai kebau mati sekong, ketika tak berubah lagi, boleh kita guna air itu. Yang mengalir mai bawah ni boleh guna.